إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan usia kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita gunakan kesempatan ini ke arah yang diberkati dan dikehendaki oleh Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Kitab Riyadhus Salihin pada bab yang ke-241, bab Fadlil Ilmi, bab pada menyatakan kelebihan ilmu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, katakanlah adakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Az-Zumar 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Al-Mujadalah 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang mempunyai pengetahuan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana biasa dalam semua bab yang kita lalui sebelum ni, Imam An-Nawawi dia akan datangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebelum dia bawa mai hadis. Dalam bab ilmu ini dia bawa mai 4 ayat. Yang pertama tu surah Taha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad supaya minta supaya Tuhan menambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah kepada aku ilmu, tambahkanlah kepada aku ilmu. Ilmu yang asas tu dah ada, cuma minta tambah ilmu. Ilmu ni ditambah dengan 3 kaedah. Kaedah yang pertama adalah baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu pengetahuan ni dia boleh bertambah, satunya dengan membaca. Dengan kita baca, dia akan menambahkan ilmu. Quran suruh Iqra 2 kali. Sekali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lepas tu Allah Taala ulang sekali lagi, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian Allah Taala juga cerita sampai di hari kiamat kelak pun kita masih disuruh untuk membaca. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Bacalah kitab kamu, kitab surat Al-Amal ni. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hari ini cukup dengan apa yang telah ditulis tu. Kamu tak boleh bantah apa dah. Itu yang pertama. Kaedah yang kedua menambahkan pengetahuan adalah dengan berjalan. Dengan berjalan itu boleh menambahkan pengetahuan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut suruh kita berjalan di muka bumi ini, tujuannya apa? Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang nak mengetahui. Allah Taala sebut sebagai contoh dalam surah Ar-Rum, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi ini, kamu akan lihat macam mana akibat kepada orang-orang yang zalim. Seterusnya kita boleh mengambil iktibar, menambahkan pengetahuan kita. Dan yang ketiganya, itu yang disebut sebagai musahabah.
kita disuruh untuk bermusahabah, bersahabat dengan ahli ilmu. Dia akan menambahkan pengetahuan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu kepada kita, Nabi kata, perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang jual minyak atar, dia akan dapat berbanding dengan orang yang tukang besi. Orang yang jual minyak atar tu, kalau dia tak dapat minyak atar tu, dia akan dapat bauan minyak atar tu. Kalau kata dia kawan dengan tukang besi, kalau dia tak terbakar pun, dia akan terkena kepanasan hasil daripada mainan besi tersebut. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu. Dia boleh berlaku dengan 3. Yang pertama qiraah, baca. Yang kedua adalah safar, berjalan. Dan yang ketiganya adalah melalui musahabah, melalui persahabatan. Maksudnya dia berkawan dengan orang yang ada ilmu. Itulah yang ditunjuk daripada surah Al-Kahfi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bila dia minta untuk bertemu dengan dalam surah Al-Kahfi disebut rajul, dan orang itu oleh ulama mufassirun menyebut kata Khidir. Dia kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dia kata, boleh tak aku ikut kamu? Attabi'uka, aku ikut kamu, ala an tu'allimani, untuk kamu ajar kepada aku, mimma 'ullimta, daripada apa yang kamu diajarkan. Daripada ilmu kamu tu, kamu ajar kepada aku. Nabi Musa buat secara sekaligus. Dia bermusahabah dan juga dia berjalan. Lalu Khidir letak syarat. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala dia letak syarat, kamu tengok apa yang aku buat sepanjang perjalanan ni, jangan duk tanya sampai aku cerita kepada kamu sebenarnya apa hikmah di sebaliknya. Sampai bila dia tanya kali yang ketiga dan dia berjanji dengan Khidir, dia kata, in sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau aku tanya lagi setelah ini kepada kamu, fala tusahibni, jangan kamu bersahabat dah dengan aku. Kita berpisah. Lepas tu bila dia tanya lagi, maka Khidir kata, hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dia kata, lah ni kita berpisah, dan sekarang aku akan cerita semua perbuatan aku tadi ni yang kamu tak boleh sabar. Sekarang ni aku akan cerita kepada kamu. Qiraah, safar, baca, musafir ataupun berjalan, dan yang ketiganya musahabah. Tiga benda yang kita tidak buat, yang jarang-jarang kita buat. Kita dah tahun 2022, hari yang terakhir esok, hari yang terakhir tahun 2022. Ini perkeliling tahun 2020 daripada umur gini. Kuliah boleh hanya 20 minit ni. Buang lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun 2022 dah. Setahun 365 hari ni, berapa banyak buku kita baca? Qiraah, membaca itu sebagai jambatan untuk menambahkan ilmu. Yang kedua, surah Az-Zumar ni, Allah Ta'ala bagi tahu tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Dalam 3 benda. Satu, dari segi kesiapsiagaan. Tak sama antara orang tahu dengan orang yang tak tahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Orang yang tahu, dia tahu tentang keupayaan dia tahu tentang ilmu. Sampai satu ketika umur dia dah 50 tahun, tapi dia tahu tentang keupayaan dia. Dia tahu kata nak pergi buat haji tu dia ada kaitannya dengan istita'ah. Dia tak akan gusar. Berbanding dengan orang yang tak tahu, kadang-kadang dia akan jadi gusar. Satu, dari segi kesiapsiagaan, bukan kata haji, semua perkara. Yang kedua tuan-tuan, dari segi ketepatan amalan. Tak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Tak sama. Tuan-tuan, satu orang ketika dalam salat, raf'ul yadain, ketika mana dia qiyam dan dia letakkan tangan. Orang yang letak tangan ni, orang yang letak, antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Tuan-tuan tanya, sebahagian daripada mazhab kita pun tak tahu mazhab mana.
Kalau kita kata Hambali, di atas pada dada, atas dada. Kemudian kita sebut kata Syafi'i, ma baina surrah was sadar, di antara pusat dengan dada. Hambali, Hanafi di bawah daripada pusat. Manakala mazhab mazhab Maliki dia lepas tangan, dia lepas tu. Tuan-tuan, ada satu mazhab tak tahu main tang mana, dia duduk begitu, dia main ke rusuk kiri. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, tak sama. Allah Ta'ala kata tak sama. Dari segi kesiapsiagaan tak sama, dari segi ketepatan amalan tak sama, dan sudah tentu yang ketiganya dari segi penerimaan, kesahan amalan tu. Kesahan amalan tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, 20 tahun yang lepas kita khatam, lebih kurang 20 tahun lepas kita khatam buku kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabi Imam Syafi'i di masjid ni. 18 tahun 20 tahun lepas apa nama, Fiqh Syafi'i, Fiqhul Manhaji ala madhhabi Imam Syafi'i. Dalam kitab tu, dalam kitab Fiqhul Manhaji ala madhhabi Imam Syafi'i, dia bincang tentang syarat sah dan syarat wajib bagi semua amalan. Jilid yang pertama tu berkaitan dengan ibadah. Dia sebut berpengetahuan itu adalah syarat wajib. Nah, amal satu-satu benda tu, syarat sah adalah dia mengetahui dengan yakin tentang pergerakan dia tu, hak ni sunat dan sebagainya. Dari segi sah ataupun tidak, buat secara ikut-ikutan saja. Dari segi kedudukan sah, martabat sah dia tu boleh dibincangkan. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu, orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Kita sebut tiga tadi ni, tiga benda ni tak sama antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Tuan-tuan hadirin mukminin, yang ketiga, surah Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat di kalangan kamu orang yang beriman dan orang yang ada ilmu beberapa darjat. Darjat ini dalam ayat ini jelasnya di antara orang yang iman saja dengan orang yang ada iman dan ada ilmu, itu pun sudah beza. Maka darjat di antara orang yang berilmu itu juga darajat, beberapa darjat. Beberapa darjat. Kedudukannya Allah Ta'ala angkat darjat pasal dia mengetahui lebih dan dia akan buat dengan lebih tepat berbanding dengan orang yang tahu serepih-serepih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat ilmu, Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Allah Ta'ala kata macam ni, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia hikmah, maka Allah Ta'ala telah berikan kepada dia kebaikan yang cukup banyak. Apa dia makna hikmah? Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Antara tugas Nabi ini adalah dia mengajarkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Orang yang dapat benda ni, dapat ilmu Alkitab dan As-Sunnah, dia boleh beramal dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata wa may yu'tal hikmata, orang yang dapat hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia dapat kebaikan yang cukup banyak. Dari segi amalnya, dari segi apa semua, dia dapat kebaikan yang cukup banyak. Tuan-tuan, kita semua tahu dalam banyak-banyak mazhab ataupun firqah, bagi akidah ni kita panggil firqah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, ada semua ni. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, kalau kita perhati mereka ni, sebahagian mereka akan jadi ekstrim kanan macam Khawarij, sebahagiannya jadi ekstrim kiri macam Murji'ah. Pasal apa? Pasal apa? Pasal mereka ni tidak disertakan iman itu dengan ilmu, dengan pengetahuan.
Nabi sebut tentang golongan Khawarij. Nabi kata la yujawizu taraqiyuhum, dia bacaan ayat suci Al-Quranul Karim tak boleh melepasi daripada kerongkongan mereka. Mereka ni ada semangat yang cukup kuat, tapi dalam masa yang sama mereka tidak punya ilmu. Mereka ada semangat kuat, semangat kuat saja, darjat dia tak tinggi, menyebabkan kadang-kadang dia buat hanya mengikut semangat dia saja. Satu orang yang bernama Zulhuwaisirah. Zulhuwaisirah ni kepala asal, kepala punca kepada golongan Khawarij. Zaman Nabi lagi dia hidup, dia mai kata dekat Nabi duk bagi harta rampasan perang. Dia kata kat Nabi, "I'dil, berlaku adil lah." Nabi terkejut. Nabi kata, "Illam akun a'dil faman ya'dil." Kalau aku ni, terang aku ni, kamu anggap kata tak adil, siapa yang boleh berlaku adil? Zulhuwaisirah, dia ada semangat yang kuat, sampai Nabi pun dia tegur tanpa ada pedoman daripada ilmu. Nabi selepas itu Nabi bagi peringatan, ada orang yang macam ni, orang yang semangat dia kuat, sembahyang dia banyak, Nabi SAW baca Quran mereka banyak, sampai ada lelek ni, ada belahan di mata di bawah ni ada kesan daripada ayat mata, dan kerana mereka kurang tidur. Tapi Nabi kata bacaan ayat Quran itu tidak boleh memberikan pedoman kepada mereka, antaranya adalah kerana mereka tidak mempunyai ilmu. Tuan-tuan, ilmu yang tak cukup dalam masa yang sama semangat tu ada, menyebabkan sepanjang sejarah lahirnya golongan yang kita panggil dengan golongan ghulu. Bukan kita panggil, Nabi panggil. Nabi menggunakan istilahnya ghulu. Nabi kata iyyakum wal ghuluw fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Jaga-jagalah diri kamu daripada bersikap ghulu dalam beragama. Sesungguhnya telah hancur orang yang sebelum daripada kamu kerana sikap ghulu, sikap melampau mereka dalam beragama. Tuan-tuan, ramai orang tulis tentang ghulu. Orang tidak akan melupakan tentang hadis 3 orang yang mai jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya kepada Sayyidatina Aisyah, macam mana amalan Nabi, macam mana akhlak Nabi, macam mana ibadah Nabi. 3 orang tu buat keputusan tanpa ilmu. Semangat ada, ilmu tak ada. Hak pertama dia kata amma ana, adapun saya fa aqumul lail kullah, aku akan mendirikan sembahyang semalam-malam, sepanjang malam tu aku akan mendirikan sembahyang. Aku tak kira buat benda lain lah. Habis-habis Aisyah tu aku kira sembahyang sampai habis. Tak layak kita kalau berbanding dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma adapun yang kedua pula, dia kata fa asumad dahr, aku akan berpuasa sepanjang tahun. Tak berhenti-henti aku akan puasa tiap-tiap hari. Adapun yang ketiga, dia kata fala atazawwajun nisa, aku tak akan berkahwin dengan mana-mana orang perempuan. Pasal apa? Dengar tentang ibadat Nabi tu, mereka nak kejar ibadat tu, mereka kata mungkin tak sempat, melainkan mereka buat keputusan sendiri macam tu. Nabi dengar, Nabi panggil ketiga-tiga orang, Nabi kata adapun aku usalli wa anam, saya sembahyang dan saya juga tidur. Wa asumu wa aftur, aku buka puasa, aku puasa, kadang-kadang aku buka puasa. Wa atazawwajun nisa, saya berkahwin dengan orang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan daripada kalangan aku. Semangat tanpa berpedomankan kepada ilmu, semangat yang tidak memberikan pedoman kepada ilmu, yang tidak berpedoman kepada ilmu akan menyebabkan apa? Darjatnya tidak terangkat, bahkan amalannya itu akan jadi ada masalah. Semangat. Saya tengok tadi tuan-tuan, dulu orang pergi umrah pakai bawa balik air zam-zam. Lah ni kalau keluar umrah, kalau balik umrah, daripada umrah melalui Jeddah tak dapat air zam-zam. Melalui Madinah masih dapat kot. Di Madinah pula lah ni pakai seribu pergi telaga apa tu dah. Telaga Izik, pakat pergi duk ambil pula air tu. Pakat pergi duk ni apa. Tengok ada tempat baru, ada lokasi lebih bagus.
dalam perjalanan nak sampai ke Badar, dia pakai celapak pergi pula. Saya tuan-tuan, berniaga ni cukup mudah kalau anda mau memperniagakan agama. Mimpilah malam ni, siapa-siapa mimpi Tok Wali mana suruh gali apa nama, telaga tepi tu kan, tuan-tuan jual ayam tu. Ayam tu pula dipasang dengan lagu Al-Quran sepanjang 24 jam. InsyaAllah boleh menyembuhkan semua penyakit, 1375 penyakit. Lepas tu kawan yang jual ayam tu, bila dia sakit, dia masuk KPJ Penang. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, tak sama dan tidak diangkat martabat orang yang buat tanpa pedoman ilmu. Okey, 3 hadis ayat yang keempat surah Fatir, Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan hambanya adalah para ulama. Para ulama merujuk kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Sufyan Ats-Tsauri menyebut tentang 3 jenis orang alim. Ketiga-tiga jenis orang alim itu, penyebab dia menjadi ulama adalah ilmu. Ulama ni dia identiti dia adalah ilmu. Lepas tu dia ada ulama yang jahat kerana dia tidak beramal dengan ilmunya, dia jadikan ilmu sebagai barang dagangan. Ada ulama yang baik yang dia beramal dengan ilmunya. Segi hadis yang ketiga, hadis yang kedua dalam bab ni kita akan jumpa 3 jenis orang yang mendapat ilmu. Ada ulama ni dia baik ataupun dia jahat ataupun dia duduk pertengahan. Dalam mana-mana kategori pun, identiti seorang ulama itu adalah ilmu. Identiti dia, pasal apa dia jadi ulama? Pasal ilmu. Hak tak ada ilmu, pakai serban tera mana besar pun, pakai jubah tera mana lebuh pun, tuan-tuan, bubuh ridak kiri kanan ke bubuh apa, dia tak jadi ulama dengan pakai. Dia tak jadi ulama dengan pakai. Kau bangsa kita ni, orang kita ni, kita mudah terpesona dengan pakaian. Hak tu yang keluar dia punya kelang kabut. Macam ramai lah tu kan. Dia buat macam-macam dakwaan. Makan ubat tahan sakit menyebabkan masuk neraka. Makan susu berlebihan jadi bodoh ke benda apa ke. Macam-macam dakwaan yang pelik yang dibuat. Dan dia membahasakan diri dia ustaz dan ustazah. Kami para ulama tak mana baca berlepas huruf jar, baca baris fathah sebagai contoh. Kita nak sebut tuan-tuan, bukan dengan pakaian menyebabkan dia jadi ulama. Ulama identitinya adalah ilmu. Kemudian yang ulama yang baik itu, dia takut kepada Allah Rabbul Jalil. Hak jenis ulama tak baik itu, dia menjadikan ilmu dia itu sebagai barang dagangan. Itu 4 ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan dengan ilmu yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Hadis yang pertama, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, Allah akan memahamkan dia dalam agama. Hadis muttafaqun alaih. Apa makna kebaikan? Yang pertama, Nabi kata siapa yang Allah Ta'ala nak kepada dia kebaikan, maka Allah akan beri dia faham agama. Apa makna kebaikan dulu? Kebaikannya tuan-tuan, ibadah yang betul dan kesannya adalah syurga. Itu kebaikan. Siapa yang Allah Ta'ala ibadahnya betul, makna ibadah dia itu berpengetahuan, ibadahnya berasaskan kepada ilmu. Ibadah dia bukan ikut-ikutan tak. Kalau Allah Ta'ala nak bagi seseorang tu jadi baik dengan ibadah yang tepat, ibadah yang betul, dia panggil khairud dunia, dan dia akan memanfaatkan ilmu dia kepada orang lain dan sebagainya. Yufaqqihhu fid din. Allah memberikan keupayaan kepada dia untuk mendalami agama. Nak mendalami agama tu, Imam Asy-Syafi'i menyebut, sebenarnya bukan ilmu agama saja, ilmu apa pun. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dia sebut macam ni. Imam Syafi'i kata, akhi,
lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unabbi'uka an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulughatin wa irsyadil ustazi wa tuliz zamani. Imam Syafi'i kata, saudaraku, sesungguhnya selagi kamu tidak akan mendapat ilmu illa bisittatin, dengan 6 syarat. Tanpa 6 syarat ni susah nak dapat ilmu. Yang pertama, zakain, kamu kena cerdik. Orang yang nak mengaji, tuan-tuan, satu ketika lah ni, tak kurang lah, satu ketika dulu hak jenis tak hampuk, tak rebus tak hampuk ni, hak tu lah dihantar pergi mengaji agama. Nak hafal kalamuna lafzun mufidu kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim tu, nak boleh hafal matan alfiah lah, nak hafal matan ujrumiyah tu, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabun mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun fal ismu yu'rafu bi. Nak boleh hafal hak tu Allah 4 tahun setengah benak sampai terah tu hantar pergi mengaji. Lepas tu nak lepas 4 tahun tu, tuan-tuan, dia pergi belajar buat masak bubuk kacang. Balik mai orang panggil ustaz pasal keluar daripada pondok, maka keluarlah fatwa-fatwa yang bercelaru habis. Pasal hak hantar pergi tu pun hak agak-agak tak boleh jadi ustaz, hak tak boleh jadi orang yang ada ilmu. Imam Syafi'i kata ilmu ni kena hantar orang yang zakat, wa hirsin, yang kedua bersungguh-sungguh, wastibarin, yang ketiga kena sabar, yang keempat wa bulughatin, ada belajar, yang kelima wa irsyadil ustaz, ada tunjuk ajar daripada ustaz yang kita panggil tadi ni. Kalau dalam kata Sayyidina Ali, dia kata wasuhbatul ustaz, dan bersahabat dengan guru. Wa irsyadul ustaz, tunjuk ajar daripada guru. Dan yang kelima, yang keenamnya, kata Imam Asy-Syafi'i, wa tuliz zaman, masa yang agak panjang. Itu antara prasyarat, kata Imam Asy-Syafi'i, untuk mendapat ilmu. Untuk menyimpan ilmu pula, hak ni kata Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ni salah seorang daripada guru dia, nama Waqi'. Dia kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى الترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Ini kata Imam Syafi'i. Dia kata, saya telah mengadu kepada guru saya Waqi'. Nama guru dia Waqi', Al-Imam Waqi'. Dia kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya bagi tahu kat guru saya tentang buruknya hafalan saya. Hafal tak apa nak ingat Imam Syafi'i ni. Lalu guru dia bagi tahu, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru aku bagi tunjuk ajak kepada aku supaya tinggal maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Imam Syafi'i kata, Waqi' bagi tahu kat dia sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan dianugerahkan kepada orang yang melakukan maksiat. Untuk simpan, elak daripada maksiat. Untuk dapat ilmu, 6 syarat tadi ni, ikut kata Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan dan di dunia ini dia baik, di dunia ini dia boleh beramal dengan tepat, natijah kehidupan dia dengan baik itu di dunia, dia akan dapat ganjaran yang terbaik di akhirat kelak. Dalam kehidupan dunia, dia tahu halal dan haram, dia tahu batas-batasan dan sebagainya. Orang ini adalah orang yang mendapat kebaikan. Siapa yang Allah Ta'ala nak tentukan dia dapat kebaikan, Allah menentukan bahawa dia akan mendapat ilmu. Yufaqqihhu fid din, ay yaj'alahu aliman bil ahkam syar'iyyah. Yakni Allah Ta'ala akan mentakdirkan dia supaya menjadi orang yang alim dalam hukum-hukum syariat. Okey, itu hadis yang pertama daripada Muawiyah. Hadis yang kedua, وعن علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا
fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata daripada Ibnu Mas'ud, tak boleh hasad melainkan dalam dua perkara. Hasad ni dalam semua perkara ni dia adalah sifat mazmumah. Yang kata hasad ni dalam semua perkara sifat mazmumah, tak boleh. Hasad ni bahasa Arab, bahasa Melayu dengki. Orang Melayu campur dua-dua, dia kata hasad dengki. La hasada, tak boleh berhasad, tak boleh berdengki melainkan dalam dua perkara. Hasad dalam dua perkara ini adalah disebut sebagai hasad yang baik, hasad yang dibolehkan. Okey, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu fi ala halakatih. Seorang yang diberikan, Allah Ta'ala berikan kepada dia harta, lalu dia gunakan untuk menegakkan yang benar. Itulah dia menghabiskannya atas kebenaran ataupun kerana kebenaran. Dia, Allah Ta'ala bagi harta kepada dia, dan dia menggunakan harta itu untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasad kepada kekayaan dia, itu boleh. Apa makna hasad ni? Hasad ni adalah al-ghibtah, iaitulah kita berasa nak jadi macam dia. Satu orang yang kaya dan dia memberi daripada harta kekayaan dia. Harta kekayaan dia. Kita ada banyak tokoh-tokoh, tuan-tuan. Ada banyak tokoh-tokoh yang mereka memberikan hasil daripada harta mereka itu untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sebut hak paling popular, hak paling utama Sayyidina Uthman bin Affan dengan wakaf yang dia buat pada saat ketika dia hidup. Ramai tokoh-tokoh yang besar, tokoh Ar-Rajhi, Abdul Aziz Ar-Rajhi, merata dunia. Orang yang kaya, dia menggunakan kekayaannya, menghabiskan kekayaannya itu dengan dan kerana kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Ramai tuan-tuan. Saya ingat ada satu Dr. Abdul Rahman, orang Kuwait. Dia umur dia bahagi dua. Setiap tahun dia bahagi dua. 6 bulan dia ada rangkaian klinik di Kuwait. Dia duduk di Kuwait, dia berniaga. Dia berniaga sambil berdakwah di Kuwait. Dakwah dia di Kuwait temanya adalah hampa buat kerja hampa kena sokong kerja untuk kita sampaikan Islam di mana adanya orang ini. Atas dunia ini selagi mana ada orang, kita kena sampaikan agama. Dr. Abdul Rahman Subaih nama dia. Abdul Rahman Subaih rahimahullah matilah. Lepas tu 6 bulan yang selebihnya dia pergi duduk di Afrika. Kadang-kadang di Mali, kadang-kadang di Tanzania, kadang-kadang di Burkina Faso, kadang-kadang di negara-negara Afrika ni. Dia buat apa? Kalau di kalangan orang Islam dah, dia bina madrasah, dia buat universiti, dia buat projek pertanian, dia bina parit, dia buat telaga, dia cetak mushaf dalam pelbagai bahasa, dia hantar. 6 bulan balik pula untuk terus berkarya sampai dia mati rahimahullahu ta'ala. Ketika dia mati tu, dia punya tanah kubur dia tu tak dibina hebat-hebat. Dia bukan dia bubuh lah, keluarga dia bubuh kayu ya. Tulis di situ nama dia. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Orang-orang yang seumpama itu. Yang kedua, warajulun ataahu Allahul hikmata. Orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah itu dirujuk kepada ilmu tadi ni, as-sunnah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia menunaikan untuknya, yakni dia beramal dengan ilmu itu, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ini adalah hasad yang dibenarkan. Hasad secara umumnya salah. Hasad secara umumnya adalah mazmum, kecuali hasad kepada dua perkara ni. Hasad kepada orang yang kaya bukan kerana kekayaannya, tetapi kerana bagaimana dia menggunakan kekayaan itu untuk memberi kepada umat ini. Dan yang keduanya, orang yang punya ilmu, bukan ilmu dan kemasyhurannya, tetapi bagaimana dia memanfaatkan ilmunya dan dia mengajar perkara tersebut kepada manusia. Kita rajin sebut,
tuan kitab kita ni Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Tuan kitab kita ni Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kitab ni pun tua lah tu kan. Kitab ada kat saya ni pun tua lah. 2 kali banjir lah. Al-Imam An-Nawawi mati tahun 600 lebih rahimahullahu ta'ala. Tapi sampai malam ni tak tahu berapa banyak tempat orang baca kitab Imam An-Nawawi. Orang yang memberikan ilmu, Allah Ta'ala berikan ilmu kepada dia, lalu dia beramal untuk dirinya dan dia menyebarkan kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Hadis muttafaqun alaih. Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ni siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan dia ni adalah tok wan, tok nek kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari daripada keturunan yang sama. Katanya telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan daripada apa yang diutuskan kepada aku daripada hidayah dan ilmu seumpama hujan yang turun kena di atas bumi ni. Salah satu tanah itu dia kata ta'ifatun tayyibatun, ada tanah yang jenis baik. Dia qabilatil ma', dia sedut air, fa'ambatatil kala, kemudian hasilnya keluarlah segala benih-benih yang diletak. Fa'ambatatil kala, dia kawasan pertanian. Wal ushbal kathir, keluar juga jenis macam-macam jenis tumbuhan yang menghijau. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma', ada juga tanah ni dia kata jenis ajadib. Ajadib ni macam mana? Amsakatil ma', dia takungkan air, fanafa'allahu bihan nas, lalu manusia mengambil manfaat daripada takungan air tersebut. Fasharibu minha, ada yang minum, wasaqau, bagi minum kepada orang lain, wazara'u, dia buat kebun dan sebagainya. Yang ketiga, wa asaba ta'ifatun minha ukhra, Nabi kata macamlah ayat hujan bila dia turun, dia kena kepada tanah yang jenis apa? Innama hiya qi'an, tanah yang jenis gersang. La tumsiku ma'an, dia tak sedut air, wala tumbitu kala'an, dia juga boleh tidak keluar sebarang tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang diberikan ilmu dalam agama Allah. Dia memanfaatkan daripada apa yang aku diutuskan dengannya, dia belajar dan dia mengajar. Dan perumpamaan dengan orang yang tidak mengangkat dengannya kepala, dia tidak memanfaatkan dengan ilmunya, dan dia tidak menerima hidayah yang Allah Ta'ala susun, Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Tuan-tuan, Nabi buat dalam perumpamaan tanah. Satu jenis dia sedut dan dia keluar hasil yang lain. Hak ni jenis orang yang ada ilmu, dia dapat ilmu, dia serap ilmu, dia beramal dengan ilmu, dia bekerja dengan ilmu, akhirnya keluar tumbuh-tumbuhan, akhirnya keluar hasil. Itu jenis pertama. Jenis terima ilmu, dia terima, kemudian dia keluar, dia sebar, dia sampaikan. Satu. Yang kedua, jenis ajadib. Dia ni jenis takung, hujan turun mai, air masuk, orang mai minum, tapi dia tak keluar hasil. Orang boleh ambil hasil daripada dia. Jenis ada ilmu, dia terima ilmu jenuh, tapi amal tak ada. Dia tak amal untuk diri dia, tapi manfaat untuk orang lain. Orang lain boleh main belajar, orang lain boleh ambil manfaat daripada dia. Dia tak manfaat untuk diri dia, kecuali sedikit. Okay. Yang ketiga,
adalah jenis tanah gersang. Hak ni tak guna apa sudut. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Hak untuk dia pun tak dapat, hak untuk orang pun dia tak bagi. Hak jenis ni jenis dia panggil apa? Dia panggil jenis pemeriah. Dia main meriah ya. Dia bagi meriah saja. Apa pun tak dapat. Kalau hak jenis kuliah ni, balik sekali bini dia tanya, macam mana malam ni? Boleh tahan? Tajuk apa? Oi, bagus. Sampai ke sudah 11.30 tak boleh jawab pergi tentang apa malam ni. Tak dapat apa. Tapi tak apa, kurang-kurangnya dia main duduk dalam majlis ilmu. Hak jenis ni banyak tuan-tuan. Hak jenis ni banyak. Tadi khutbah. Tuan-tuan tajuk apa tau? Khutbah Kedah. Khutbah Selangor hari ni tajuk dia Islam liberal. Khutbah Kedah hari ni tajuk muhasabah 2022. Muhasabah tentang 2022. Saya sembahyang di sebuah masjid hari ni. Habis-habis sembahyang apa semua, pi makan di kedai makan. Di kedai makan tu buat kenduri. Pi makan di kedai makan tu. Kenduri ya. Saya duduk-duduk, dia main-main kata, "Weh, bagus khutbah masjid tu tadi, Ustaz sembahyang masjid tu." Masjid tu bagus, dia kata bagus. Saya kata bagus macam mana? Weh, kau kemas suara tinggi apa? Dan tajuk apa tu tadi? Tak tahu Datuk Mahfuz berada dia kata. Dia habis lewang mata. Sampai makan habis pinggan, dia tak habis habang ni datang bang isi khutbah tu. Duk bagus, kawan ni ada, kawan ni ada. Dia kata tak tahu nampak tadi polis berapa bagus hari ni. Tak tahu nak bagus. Sampai ke sudah. Hak ni jenis apa? Innama hiya qi'an. Hak ni jenis qi'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Dia tak masuk. Tapi dalam konteks main duduk di majlis ilmu, kita kata hak ni pun bagus lah. Sekurang-kurangnya dia duduk dalam majlis ilmu. Hak ni ceritanya adalah golongan orang yang dia tak dapat serpih apa pun daripada hidayah ataupun daripada ilmu yang disebarkan. Tak dapat apa langsung. Hak ni kita panggil apa? Hak ni lah yang kita panggil orang yang rugi. Hak pertama tadi ni tanah yang subur. Hak kedua ni tanah yang jenis qi'an, ada tanah yang jenis ajadib, tanah yang jenis dia takung, dia menakung. Dan yang ketiganya adalah jenis qi'an, tanah yang gersang. Ilmu dan hidayah ni bila turun sampai kepada manusia ni, ada tiga jenis ni. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala pada kadar kita, kalau boleh kita jadi ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'. Hak jenis yang pertama, kita terima sikit, kita beramal, dan dia ada hasil daripada amalan tersebut. Kalau jadi ajadib, mudah-mudahan dia ada manfaat untuk orang lain. Dan kita minta untuk tak jadi qi'an, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Tuan-tuan, beza antara orang yang ada ilmu dan dia adalah ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'. Contoh dia siapa? Saya nak sebutkan tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang main tanya dia, "Syekh, Imam, kami nak tanya macam mana iman tuan. Macam mana kedudukan iman tuan?" Tuan-tuan tengok, orang yang menggabungkan di antara pengetahuan, akhlak dan kepribadian. Apa jawab dia? Dia kata, adapun kalau kamu tanya saya tentang kedudukan iman dan iman saya terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap kitab, terhadap semua ni, saya termasuk di kalangan orang yang beriman. Saya termasuk di kalangan orang yang beriman. Tapi kalau Tuhan tanya saya, apakah kedudukan iman saya itu sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, orang yang apabila mendengar ayat-ayat Allah dibaca, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang apabila didengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibaca, iman dia makin bertambah, dan mereka itu orang yang bertawakal kepada Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, adapun saya, kalau tentang ini saya mungkin tak sampai lagi. Pasal dimensi iman ditengok daripada segenap ayat yang ada. Orang yang terima ilmu, serap ilmu, dan dia akan datangkan kesannya. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Hadis yang keempat untuk malam ni, kita baca lima hadis malam ni insya-Allah dalam bab ini. Hadis yang keempat untuk malam ini, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, daripada Sahal bin Sa'ad. Sahal maksud dia mudah,
Sa'ad maksud dia bahagia. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, katanya, fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Dia kata, demi Allah, sekiranya dengan sebab kamu Allah berikan hidayah kepada seorang, lebih baik bagi kamu daripada humurin ni'am. Humurin ni'am ni unta merah. Nabi SAW kata kat Sayyidina Ali, demi Allah, kalau kerana kamu satu orang dapat hidayah. Hidayah ni apa, tuan-tuan? Apa dia hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua dan ketiga. Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab, itulah Al-Kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Al-Quran juga adalah hidayah untuk manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dia bertindak sebagai apa? Selaku apa? Hudan linnas, pemberi hidayah kepada manusia. Manusia keseluruhannya, tempat tumpuan hidayahnya adalah Al-Quran. Orang yang dah beriman nak capai kepada takwa dan orang yang bertakwa, tempat hidayahnya adalah Al-Quranul Karim. Tempat petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Kalau orang sedap, orang yang dah Islam, tapi sedap tentang kesempurnaan Islam, sedap daripada sudut-sudut yang tertentu, berpunca daripada kamu, wahai Ali. Dan juga sudah tentu hadis ini umum untuk kita, berpunca daripada kita lebih baik daripada humrin ni'am, daripada unta merah. Unta merah lambang kenderaan yang mewah pada waktu itu. Demikianlah juga kalau sekiranya satu orang yang belum ada hidayah, tak ada langsung manusia, tiba-tiba dia dapat hidayah, maka dia akan termasuk di kalangan orang yang dianugerahkan humrin ni'am. Tuan-tuan, di ASEAN ni dia tak open aktif lah. Satu ketika dahulu, saya ingat dalam 10 tahun lepas kot, yang pasti lebih daripada 8 tahun lepas, 10 tahun saya ingat, 2014 ataupun 2013 ataupun 2012, tarikh tak boleh ingat, di Kota Medan telah ditubuhkan sebuah forum, namanya Forum Silaturrahmi Umat Beragama Kota-Kota ASEAN. Forum Silaturrahmi Umat Beragama Kota-Kota ASEAN. Umat beragama itu merujukkan kepada apa? Merujuk kepada agama-agama, 5 agama: Kristian, Islam, Kristian, Katolik dan Protestannya, kemudian Buddha, satu lagi agama Hindu. Dia bukan nak ajak kepada kesamaan agama tak, nak ajak kepada dialog. Buat di Kota Medan. Diputuskan pada waktu itu, pengurusi kepada forum tersebut adalah Dr. Mujahid. Timbalan pengurusi adalah Syekh Ismail Lutfi. Setiausaha dia adalah Profesor Dr. Syahril Harahap. Pada waktu itu Rektor Universiti Al-Wasliyah. Sekarang baru pincin 5-16 hari lepas daripada Universiti Islam Negeri Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara. Dia ni, kumpulan ni, lepas tu adalah daripada Hindu dan sebagainya. Mereka berbincang tentang bagaimana kita nak cari kata-kata sepakat untuk kedamaian. Sebab agama mengajak kepada kita untuk dialog. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mai, kita cari kata sepakat. Tang mana kita nak boleh. Bukan kami tidak akan mengiktiraf agama kamu, tapi kita nak hidup bersama secara damai di kota-kota ASEAN ini. Waktu tu ramai orang pandang sinis Dr. Mujahid sepasal, tapi orang pandang sinis, paling sinis adalah kepada Dr. Ismail Lutfi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa Dr. Ismail Lutfi, Syekh Ismail Lutfi adalah Rektor Universiti Fatani Darussalam. Dia dengan jubah dia, sorban dia, muka tenang, tulis buku cukup banyak, buat tafsir Al-Quran, tafsir Al-Bayan.
Ramai orang pakai pasal apa ni? Kenapa dengan dia ni? Dan waktu tu kertas kerja dia adalah berkaitan dengan 5 musuh utama manusia dan kenapa kita perlu kembali kepada agama. Kertas kerja dia penuh dengan ayat suci Al-Quran. Saya yang rumikan. Dia tulis Jawi, saya rumikan. Saya tanya pasal apa Syekh ni banyak sangat ni? Ni ada padri yang hadir apa? Dia kata Al-Quran hudan linnas. Al-Quran bukan sekadar hudan lil muttaqin, tapi Al-Quran adalah hudan linnas. Hidayah untuk manusia. Dia bukan sekadar petunjuk untuk orang yang bertakwa. Saya betul kan? Ramai orang pakai. Lepas tu kita buat di Insaniah. Kita buat dia makan malam perpaduan antara umat beragama. Kita panggil daripada banyak negara. Lepas tu kita pernah buat di Universiti Fatani Darussalam. Ramai orang, khususnya tokoh yang seumpama ini. Di Thailand rupanya ada IRC, ada Majlis Antara Agama, dan pengurusi Majlis Antara Agama itu adalah Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah. Dan dia sebut setiap kali dalam pertemuan 5 agama utama, yang 5 agama yang ada di Thailand ni, Kristian, Buddha, Islam, Hindu, ada Hindu sikit, apa lagi satu lagi apa agama apa hak jenis duk percaya kat roh dan sebagainya. Dia kata setiap kali mesyuarat board dia tu, mesyuarat lembaga dia tu, dia akan memulakan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Sebelum Covid, sekali lagi kita buat di Universiti Fatani Darussalam, satu himpunan, dan dia sampaikan ucapan dalam bahasa Thailand dengan dihadiri oleh Tok Sami, Buddha, Tok Cha dan sebagainya. Dia sebut, sekali lagi saya tanya dia, dan dia sebut benar ni, hudan linnas. 3 bulan lepas pergi jumpa dia, lepas sembahyang subuh, benda yang sama dia sebut, sebarkan Al-Quran. Kerana Al-Quran dia bukan sekadar hudan lil muttaqin, tapi dia hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Siapa yang kerana kamu dia dapat petunjuk, lebih baik ganjarannya daripada unta merah. Khairul laka min humrin ni'am, lebih baik daripada unta merah. Sebarkan yang namanya hidayah. Bukan untuk orang Islam saja, untuk orang yang bukan Islam. Saya dah tulis sebuah risalah, tajuk dia 40 hadis rahmah. Himpun hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmah, tersebar. Ada seorang hamba Allah, nama dia apa tu, anak lelaki Subramania. Nama dia apa, anak lelaki, duduk dekat satu taman perumahan di Jitra. Dia dapat risalah tu. Dia baca. Habis dia kata dia baca 2 kali. Lepas tu dia telefon. Dia ajak jumpa. Sembang mai, dia mula tertarik dengan Islam, dengan beberapa konsep lagi. Saya pun carilah pula Quran terjemahan bahasa Tamil, bagi pula kat dia. Bagi tu pula di kedai makan. Ada kawan tu tengok, kawan ni celaru semua, pergi bagi Quran kat Hindu. Dia pun keluar tu, dia kata tak baik pergi bagi Quran kat Hindu. Saya kata mudah-mudahan dia masuk Islam. Bagi dia masuk Islam dulu lah baru bagi. La ilaha illallah. Nak bagi dia faham dulu. Tak nak faham lah. Makcik pun tak faham. Makcik yang kata habis beritahu. Dia tertera makcik pun tak faham, umur 67 tahun dah. Dah hantar mengaji. Saya pun tanya dia baca Quran berapa kali. Dia kata Ramadan tahun lepas ni, Ramadan ni dia baca pula. Lepas tu terjemahan tak pernah tengok, tak pernah baca tafsir, tak pernah doa dengar tafsir. Duk heran, macam mana kawan ni nak boleh terima hidayah, sedangkan aku ni pun aku tak faham Quran lagi. Mudah-mudahan kawan ni, anak lelaki Subramania ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Ada hidayah. Ada seorang ahli parlimen, dia berucap, habis-habis dia berucap, saya kata jazakallahu khairal hidayah. Dia pun tak tahu kata apa. Dia kata hang jabdi buat aku. Jazakallahu khairal hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kamu dengan sebaik-baik hidayah. Hidayah untuk orang Islam muttaqin, dan hidayah kepada manusia adalah Al-Quranul Karim. Hudan linnas, bagi hidayah kepada manusia. Sebab tu Nabi hantar surat tuan-tuan. Nabi hantar surat pergi kat orang kafir tu pada zaman dia kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Buka dengan ajak kamu kepada agama.
bersegeralah kamu untuk mendapat syurga, yang luas syurga itu adalah langit dan bumi. Jangan duk berasa cemburu dengan Quran. Kalau kita pergi bagi Quran kat mereka, tak mereka faham, syurga tak celui. Tak, syurga celui. InsyaAllah syurga masih cukup celui lagi untuk sama-sama kita masuk. Jangan cemburu untuk menyampaikan agama ini, Al-Quranul Karim, kepada semua pihak. Kepada semua pihak. Kerana Al-Quran itu, dia bukan sekadar hidayah untuk orang yang bertakwa, tapi hudan linnas, hidayah untuk seluruh manusia. Kita tak tahu dia nak dapat hidayah macam mana. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah para sahabat, tuan-tuan, cara dapat hidayah tu macam-macam. Ada yang tumbuk orang dulu, ada yang sepak adik dulu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada yang dapat melalui dia tengok melalui peperangan daripada penentangan. Macam-macam cara orang terima Islam ni, tuan-tuan. Jangan kedekut, jangan cemburu, takut-takut syurga tu tak cukup luas untuk kita. Syurga tu dia tak ada register hanya untuk orang Melayu, balik pulau, kampung Perlis, payah kongsi dan sebagainya. Tak, dia untuk semua. Al-Quran luas syurga ni, as-samawati wal ard, langit dan bumi ni. Pintu syurga saja Nabi kata di antara Mekah sampai ke satu tempat, ma baina Makkah wa Busra, di antara Mekah sampai Busra, satu pintu syurga. Saya terlupa lah ni saya terlupa dia punya angka dia. Tapi 1300 km lebih daripada Mekah sampai ke Busra, satu pintu syurga. Pintu saja, daun pintu saja. Jadi tuan-tuan, jangan duk berasa takut lah. Kut-kut kalau kita sampaikan Islam, mereka terima. Kalau kata mereka tak terima Islam, kita tak berdosa apa. Tak ada lah. Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala kata kat Nabi, innama alaikal balagh, kerja kamu sampaikan. Kalau mereka tak terima, sekali mereka tak terima lagi, macam mana? Kita nak berdosa? Tak. Kita tak ada masalah apa. Kita tak ada masalah apa. Saya kerja sebut dia seorang tokoh yang saya kerja sebut yang jarang didendam, Ustaz Abdul Wahab rahmatullah alaih, Ustaz Wahab Kulim. Dia sampai di stesen bas, stesen teksi, jumpa di kedai minyak, di mana dia akan sebar. Dan ada tokoh-tokoh, orang-orang kita nampak macam orang kecil ya, Ustaz Yusuf Wangah kalau di Selatan Tai tu, yang depa ni kerja depa jumpa orang yang bukan Islam sebar di kota, di Krabi ke, di Phuket ke, dek di Surabaya, di Pattaya ke, di Bangkok ke, Ayutthaya ke, Nakhon Sitamarat ke, Nakhon Sawan ke, mana tempat depa akan sebar. Depa akan sebar. Kita kadang-kadang rasa tak ada rasa sayang kat Islam langsung ke, sampai sebar merata-rata ni. Itulah tanda kata sayang kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kerahmatan kepada kita bersama. Nabi SAW kata, kalau kerana kamu seorang dapat hidayah, kita kata hidayah itu hudan linnas, hidayah itu adalah Al-Quran kepada manusia dan juga petunjuk kepada orang yang bertakwa. Khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Malah ni seluruh sikit tuan-tuan, berasa tua. Ada siapa hantar mail kat saya tadi, ada orang hantar mail saya, dia hantar mail link forum, kira-kira saya tengok-tengok pun, saya tengok, anak saya buka tengok, dia kata, abah ni siapa ni? Tengok-tengok saya, forum tu dengan Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili, orang panggil Haji Mat Tok Kadir, Syekh Mandili yang mengajar di Mekah Al-Mukarramah. Dia mati pun lama dah. Tengok-tengok makin tua. Lima lari cara dia slow-slow sikit. Orang-orang tua cakap pun macam Syekh Kadir, Syekh Mat Tok Kadir. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita. Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita bersama insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.